Jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Hafiz bin Sabri selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Andun Manjui atas kalam tausiah yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Syakirin bin Hussein selaku Mudir Pondok Tarbiyatul Ajyal Beruas untuk menyampaikan kalam dan tausiah beliau. Dengan ini majlis dengan sukacitanya menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidina wa hamdan salihin. Hamdan zakirina wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim summa amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil pengurusi majlis, barisan para masyayikh, para guru, para asatizah yang berada di atas pentas dan juga yang turut hadir yang duduk di hadapan saya. Mohon ampun dan maaf jika sekiranya ada pertuturan dan kalimah yang saya ungkapkan pada malam ini dikira sebagai su'ul adab. Dan saya minta izin kepada para guru, tuan guru, para masyayikh untuk menyempurnakan hajat penganjur untuk berbicara berkaitan dengan Maulid Nabi SAW pada malam ini. Tadi sebelum saya Al-Fadil YB kita berucap, dan sebelum YB Al-Fadil Piu Said berucap. Piu Said sebut kalau dalam parlimen maka dia minta supaya tuan pengurusi masukkan ucapan-ucapan ceramah tausiah tadi ke dalam ucapan beliau. Dan saya kalau dalam parlimen saya akan cakap begini, saya minta semua ucapan-ucapan saya masukkan ke dalam ucapan-ucapan mereka supaya saya tak payah cakap dah. Kerana hari ini hadirin sekalian, mutiara-mutiara ilmu, nasihat, pedoman yang kita dapat sangat bernilai dan berharga. Saya teringat pandangan seorang ulama yang bernama Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Dalam kitab ringkas beliau Muhammad fi Durusi wal Ibari, beliau menyebut sebenarnya kalau nak menghitung mulut dan manusia yang akan menceritakan tentang keagungan dan kemuliaan Rasulullah, maka tidak akan ada lidah, tidak akan ada satu manusia pun yang betul-betul sempurna, mampu, layak untuk membicarakannya. Tetapi walau bagaimanapun kita diwajibkan oleh Allah, kita dituntut oleh agama untuk memperbanyakkan, menceritakan, mengungkit, mengimbau perjuangan Rasulullah SAW. Kerana hidup Nabi, susah senang Nabi, suka duka Nabi, siang dan malam Nabi, itulah perjuangan yang Nabi perjuangkan untuk kita umat-umat Nabi SAW sehingga hari ini. Hadirin sekalian, kita mendengar qasidah yang sangat menyentuh hati apabila qasidah yang dialunkan oleh sahabat-sahabat kita tadi menceritakan malam kelahiran Nabi SAW. Hari ini malam ni saya tak ada modal hadirin sekalian sebab modal dah banyak digunakan. Daripada Ustaz Jim tadi saya dah niat dah lagi nak cakap yang ni, Ustaz Jim dah sentuh. Kemudian habis Ustaz Jim, Ustaz Farid pula cakap. Saya kata lagi nak cakap yang ni, Ustaz Farid dah cakap dah.
Mai pula saya ubah poin lain, nanti nak cakap yang ni lah, YB sentuh. Kemudian Ustaz PU saya ditibai semua, saya tak ada modal apa. Cuba saya nak syarah sikit qasidah tadi, bukan syarah saya tapi syarah ulama. Imam Al-Qayyim disebut dalam kitab dia, dia ambil syair-syair Arab, termasuklah syair yang ada dalam bait-bait qasidah yang dialunkan. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi, telah menzahirkan kegembiraan yang sangat luar biasa. Siapa? Atyar, burung-burung. Bila? Fi layalil maulidi, pada malam kelahiran Nabi SAW. Apa yang cuba ditulis oleh ulama ini apabila dia menggambarkan bagaimana burung-burung pada malam itu menzahirkan kegembiraan yang luar biasa. Kata ulama tersebut dalam kitab tadi, hadirin sekalian, pada malam tersebut ada dua perkara besar sebenarnya. Yang pertama berkaitan dengan burung yang disebutkan dalam qasidah tadi. Yang keduanya bait yang kedua menceritakan tentang cahaya. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Burung ni disebutkan oleh ulama tadi, hadirin sekalian, yang pernah menyebut tentang keadaan malam kelahiran Nabi, antaranya Abdul Muttalib, datuk dan Nabi SAW. Ketika malam kelahiran Nabi, beliau duduk di hadapan Hajarul Aswad. Beliau menyaksikan ramainya orang-orang Quraisy di Mekah itu. Mereka tak tahu nak bagi tahu, nak cerita bagaimana keadaan malam itu apabila mereka menyaksikan seolah-olah langit telah ditutupi dengan hitam banyaknya burung-burung. Dan burung-burung ini bila dia memenuhi dan menutupi langit-langit di Mekah, maka akhirnya burung-burung ini dia buat pusingan tawaf, betul-betul bertentang dengan bumbung Ka'batullahul Haram. Waktu itu semua orang Quraisy dapat menyaksikan. Dahsyatnya, bahkan disebut dalam syarah, burung-burung ini bukan tidak berbunyi, bahkan dia berkicau, tetapi kicauan burung-burung tersebut seperti mana kicauan seekor burung yang sedang berbisik dengan burung yang lain, tetapi tidak ada burung seekor burung pun yang tidak berbisik. Burung berkicau tetapi kicauan yang tak boleh nak diceritakan, seolah-olah mereka sedang menceritakan sesuatu perkara yang sangat mereka menghormatinya. Kalau kicauan burung murai kita ni kalau banyak sampai hitam langit, tak boleh tidur kita. Tetapi kicauan seolah-olah burung itu berbisik sesama mereka kerana menjaga adab dan menghormati perkara yang mereka sedang berbisik. Fi layalil maulidi, itulah keadaan pada malam kelahiran Nabi SAW. Yang kedua, cahaya yang disebutkan dalam bait tersebut. Imam Abdullah Asy-Syarqiti disebut tentang satu bintang yang bernama Bintang Ahmad. Bintang Ahmad ini adalah maklumat dan ilmu yang disimpan dan dirahsiakan oleh ahli-ahli kitab, rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi puluhan tahun lamanya. Bila rahsia dan maklumat ilmu berkaitan Bintang Ahmad ini terbongkar, iaitu pada malam kelahiran Nabi SAW. Memang sebelum kelahiran Nabi puluhan tahun, apabila datang sahaja malam itu manusia menyaksikan banyaknya bintang di langit, maka tugas rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi, mereka akan cari bintang yang memiliki ciri-ciri, sifat-sifat Bintang Ahmad. Kenapa? Kerana dalam kitab-kitab mereka menyebut bahawa Nabi akhir zaman, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan lahir apabila pada malam itu munculnya Bintang Ahmad. Abdullah bin Abdul Muttalib, kata-kata dia dirakamkan oleh Al-Imamul Ibnu Hisham dalam Sirah Ibnu Hisham. Juga disebut oleh Al-Imamul Ibnu Ishaq dalam kitab tarikhnya. Apa dia cerita? Datuk dan Nabi menceritakan pada malam tersebut, malam apabila burung itu semua dah beredar, dah tinggal,
Akhirnya malam itu terzahir satu perkara yang luar biasa. Malam keadaan gelap macam malam ni tiba-tiba bertukar menjadi siang kerana cahaya yang terbit daripada satu bintang yang luar biasa. Itulah bintang yang dinanti-nantikan oleh ahli kitab dari kalangan Yahudi. Dan bintang ini mengeluarkan cahaya yang luar biasa sehingga malam terus bertukar seolah-olah menjadi siang, tetapi cerahnya malam itu lebih harmoni, lebih aman, lebih nyaman berbanding cerahnya waktu siang. Sebab itu ulama bila nak menceritakan tentang Nabi SAW, bila nak mengungkapkan cerita tentang saat kelahiran manusia agung Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka memilih baik kata-kata yang sangat istimewa, yang paling beradab, yang paling hormat, yang paling tersusun kata-katanya. Maka lahirlah qasidah-qasidah kita ni. Sebab tu pelik kalau ada orang yang dengan qasidah pun dia bergaduh. Tu pelik. Sebab ceritanya ulama ungkap. Saya pernah baca satu kisah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ar-Rubai, seorang ulama hadis di bumi Yaman. Dia tulis tentang Imam Ja'far Al-Barzanji, ataupun kita sebut Imam Ja'far Al-Barzanji. Dia ni muhaddis. Imam Ja'far ini dia bukan seorang ahli syair, ahli qasidah saja dah, tetapi dia muhaddis bahkan musnid. Bahkan ilmu hadis dia ni sampai kepada 2 turuk hadis yang besar, sampai kepada Imam Muslim dan sampai kepada gurunya Imam Al-Bukhari. Dan pada zaman dia masih hidup dulu, kalau dia mengunjungi sahibul maqam Nabi kita Muhammad SAW dan dia ziarah Madinah Al-Munawwarah, maka raja pada waktu itu akan keluarkan arahan tidak akan ada siapa pun yang paling layak untuk naik atas mimbar berkhutbah di hari Jumaat di dalam Masjidun Nabawi kalau sekiranya Imam Ja'far Al-Barzanji ada di Madinah. Alimnya dia. Dan dia hadirin sekalian, salah satu bait yang dia tulis antaranya pernah menyuntik semangat perjuangan umat Islam di Mesir satu ketika dahulu. Sehingga umat Islam di Mesir hadirin sekalian menangis apabila mereka menekuni dan menjiwai bait pendek sahaja yang dia pernah laungkan untuk mengajak manusia pada waktu itu. Bila kamu menzahirkan kecintaan kepada Nabi, mengaku lidah kamu mencintai Nabi SAW, maka kamu membisukan mulut kamu dan kamu saya cuba terjemah istilah dia, membisukan lidah kamu dan melumpuhkan anggota tubuh kamu untuk turun ke medan berjuang menyambung risalah Nabi, maka kamu adalah manusia yang palsu kecintaannya. Imam Ja'far Al-Barzanji dia pernah ungkap satu bait dalam syair, dia kata apa? Muhammadun zikruhu rauhul li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Dia guna bait ni, dia pusing semua masjid-masjid di Mesir satu ketika dahulu sehingga ulama-ulama Mesir bangun. Sehingga umat-umat Islam yang suka berqasidah, mereka juga turut berjuang untuk selamatkan negara Mesir daripada diserang oleh tentera Tatar pada waktu itu. Dia menyebut apa? Muhammadun zikruhu rauhul li anfusina. Muhammad itu mengingati akan dirinya, mengingati akan kelahirannya, mengingati akan risalahnya, akan tertiup ruh semangat dalam diri kita. Rauhul li anfusina wa Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Muhammad itu mensyukuri akan perutusannya, mensyukuri akan kelahirannya, mensyukuri akan risalah perjuangannya, akan melengkapkan keimanan kita kepadanya. Maka hadirin sekalian, ulama-ulama ini dia gunakan bait-bait syair bukan sekadar untuk mendidik umat Nabi SAW untuk mencintai Nabi, tetapi mereka juga turut membuktikan kecintaan kepada risalah perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Terakhir hadirin sekalian, saya nak ambil
tiga saranan Imam Abdullah Asy-Syarqiti tadi. Dia kata, kalau sekiranya benar kita betul-betul umat Nabi dan mengaku mencintai Nabi SAW, maka kita mesti cermin pada diri kita. Paling kurang kita yang mengaku umat Nabi, mencintai Nabi, ada tiga sifat ni. Pertama, kata beliau, umat Nabi yang mengaku mencintai Nabi, mengaku umat kepada Nabi SAW, mesti ada sifat yang pertama, dia akan hidup di atas seluruh kehidupan Nabi. Yang kedua, umat Nabi mesti ada sifat dia berjalan di atas seluruh perjalanan hidup Nabi. Yang ketiga, umat yang mengaku umat kepada Nabi SAW, mengaku mencintai Nabi SAW, dia mesti ada sifat yang ketiga, iaitu ialah dia akan sentiasa berdiri di atas setiap pendirian-pendirian Nabi. Hidup di atas kehidupan Nabi SAW. Bagaimana kehidupan Nabi, susah senang Nabi, suka duka Nabi, tidur bangun Nabi, itulah suri tauladan yang mesti kita terjemahkan dalam kehidupan kita hari ini. Batang tubuh Nabi di dunia ini sudah tidak ada, tetapi risalah perjuangannya masih segar bersama dengan kita. Betul mencintai Nabi, kaji, kita baca sejarah. Tengok bagaimana kehidupan Nabi SAW, maka hiduplah kita di atas kehidupan yang Nabi contohkan, tunjukkan kepada kita. Umat yang mengaku cinta kepada Nabi, yang kedua sifatnya ialah berjalan di atas seluruh perjalanan hidup Nabi. Kaji sejarah hidup Nabi supaya kita kenal mana yang Nabi suka, mana yang Nabi tidak suka. Orang yang kenal sejarah perjuangan Nabi, kenal sejarah suka duka Nabi ni, ibarat orang yang kenal hasil dan dia kenal pokok yang membuahkan hasil. Kalau hari ini kita kenal hasil, kita kenal buah, tapi pokok yang membuahkan hasil kita tak kenal, maka bahaya. Katakanlah kita suka buah durian. Memang bila dengar orang sebut buah durian, meleleh ayak liak ni. Punya berahinya kita dengan buah durian. Tapi malangnya pokok dia kita tak kenal. Takut-takut kalau buah kita kenal, pokok tak kenal. Takut-takut kalau Allah izin, Allah takdirkan pokok durian itu tumbuh di kebun kita, sebab kita tak kenal, kita sendiri cantah dia. Orang datang, orang tanya, Pak Haji, potong pokok apa tu? Tak tahu pokok hutan mana. Dia kata, bukan pokok hutan Pak Haji, ni musangking. Meleleh balik ayak liak dia. Maksudnya apa? Dia hanya kenal buah, tapi pokok yang membuahkan buah tu dia tak kenal. Apa bezanya kita kalau mengaku mencintai Nabi SAW, tapi sunnah, sirah, susah senang perjuangan Nabi kita tak kenal. Takut-takut kalau hari ini ada kumpulan-kumpulan yang sanggup siang dan malam mereka, susah dan senang mereka gunakan untuk menyambung risalah perjuangan Nabi, tapi kita tak kenal sifat perjuangan Nabi. Takut kita sendiri yang mengaku mencintai Nabi menentangnya. Takut kita sendiri yang mengaku pada lidah mencintai Nabi, kita pula yang mencantasnya. Sebab tu kita yang mengaku mencintai Nabi mesti berjalan di atas seluruh perjalanan hidup Nabi SAW. Yang terakhir, mesti berdiri di atas setiap pendirian-pendirian Nabi. Hidup Nabi ni memang Allah susun, itulah sumber hukum bagi kita. Apa yang Nabi suka, itulah yang wajib kita disiplinkan pada diri kita sebagai umat Nabi, untuk kita juga turut membuktikan kita menyukainya. Apa yang dibenci oleh Nabi dalam hidup Nabi, itulah juga perkara yang mesti kita tarbiyah diri kita, ahli keluarga kita, untuk kita juga turut membencinya. Jangan mengaku mencintai Nabi tapi songsang hidup kita. Yang Nabi suka itu pula yang kita benci, yang Nabi benci itu pula yang kita terhegeh-hegeh suka. Sebab tu hadirin sekalian, tu bahaya dapat mic ni, kata tak mau cakap banyak. Jadi hadis kalian, saya ingat cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua, dan saya sangat mengharapkan mudah-mudahan Tambun akan menjadi parlimen, dan juga di bawah Dun Manjui ini akan menjadi pusat ilmu dan pusat kecintaan kepada Nabi SAW. Saya mendoakan ini bukan program pertama dan terakhir kita, tetapi ini adalah program yang akan membuka banyak lagi program-program sebegini.
Saya akhiri hadirin sekalian dengan kata guru kami Syekh Abdul Rahman Ar-Rubai. Ingat bila ada majlis sebegini, iaitu majlis ada qasidah, ada para penceramah yang mengingatkan kita tentang Nabi SAW, maka kita kena ingat di saat lahirnya Nabi SAW, kata ulama ini, seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala meninggalkan tugas mereka, melainkan mereka mengutamakan untuk berselawat dan mendoakan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menyebut majlis sebegini kita tidak akan terlepas daripada 3 doa dari para malaikat. Apa doa tu? Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma tub alaih. Malaikat yang hadir menghormati majlis ini, bila kita mengingati dan memuliakan Nabi, mereka doa kepada kita semua dengan 3 doa ni, kata Nabi. Allahumma arhamhum, ya Allah, rahmatilah mereka semua yang hadir dalam majlis ini. Allahumma ighfir lahum, ya Allah, kau ampunkanlah semua dosa-dosa mereka yang hadir dalam majlis ini. Allahumma tub alaih, ya Allah, jika ada mereka yang hadir dalam majlis ini, mereka bertaubat di atas dosa-dosa yang lampau, tuba alaih, tolong wahai Allah, terimalah taubat-taubatnya. Hadirin sekalian, bayangkan kalau tempat kita ini subur dengan doa-doa daripada para malaikat Allah, maka bumi ini akan subur, akan dilindungi dan dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Azza wa billahi taufiq. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juta terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syakirin bin Hussein selaku mudir Pondok Tarbiyatul Ajyal Berwas atas kalam dan tausiah yang disampaikan sebentar tadi. Tuan-puan sekalian, sallu ala nabi, sallu ala al-habib, sallu ala al-mustafa. Dengan ini majlis diteruskan lagi dengan alunan qasidah. Majlis dengan ini mempersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi salatu bissalamil mubin bissalamil mubin
Subhanallah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Seterusnya, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Tuan Guru Ustaz Ibrahim Muhammad Zakaria selaku mudir Pondok Darul Abrar Manjung untuk menyampaikan kalam dan tausiah beliau. Dengan ini majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah yang hormati pengacara majlis pada malam ni yang diraihkan Tuan Guru Siddiq Nur, yang berbahagia Al-Fadil sahabat anda Ustaz Jim yang kadang-kadang ada rujuk masalah fiqh dengan Al-Fadil Ustaz kita, yang berhormat Ustaz Hafiz Sabri, Al-Fadil Ustaz Syakirin, Al-Fadil Ustaz Farid, Al-Fadil Ustaz Rusdi, Ustaz Khidir apa? Ustaz Uzair, Ustaz Khidir Pak. Al-Fadhil Ustaz Zahri ada. Ustaz Allah lupa nama. Ustaz Ustaz Rosli lupa. Dia berkata dah banyak dah masuk, dia jadi hilang ni semua. Jadi anda pun tak tahu nak cakap tentang nama. Sedap dengar tausiah daripada tok-tok guru kita. Sedap dengar apa? Qasidah daripada tok-tok guru, daripada apa? Pelajar-pelajar kita, sahabat-sahabat kita. Jadi rasa macam dah penuh. Kalau nasi tu bubur macam dah penuh dah. Kan? Nak cakap hal ni macam Ustaz Syagri kata lah. Semua pakat dah sentuh dah. Tapi hebatnya ilmu Allah Ta'ala ni, Masya Allah. Jadi bila saya tengok di sini ramai pemuda, pemudi. Jadi mungkin malam ni kita fokus kepada pemuda dan pemudi je. Yang dah lepas pemuda tu dengar-dengar je lah. Kan? Bukan kata tak perlu dah. Perlu. Sebab apa? Selain daripada tanda cinta, sayang dan kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita datang beramai-ramai sini, kita menunjukkan kata cinta, sayang dan kasih kepada Rasulullah dengan kita berselawat. Kita dengar tausiah. Dan antara benda yang perlu kita laksanakan sebagai tanda cinta, sayang dan kasih kita kepada Rasulullah SAW ialah dengan kita membantu dan menolong dakwah baginda. Dan untuk membantu, menolong, menyampaikan risalah Islam. Kalau kita tengok di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mana suatu hari Sayyidina Umar kumpul sahabat-sahabat di sebuah tempat, di satu tempat. Lalu Sayyidina Umar kata, tamannau. Cuba kamu cita-cita nak datang nama. Lalu bangun sahabat kata, atamanna an amla hadzal makan bil dhahabi wal fiddah sa'unfiquha fi sabilillah. Bangun sahabat kata, ya Umar,
Aku harap bahawasanya tempat ni dipenuhi dengan emas, perak, dan aku nak guna semua emas dan perak ni untuk bantu dan tolong agama Allah. Bila selesai sahabat ni berucap, lalu Sayyidina Umar kata, tamannau. Kamu cubalah. Cita-cita nak apa pula? Bangun sahabat lain pula. Dia kata, wahai Umar, aku bercita-cita tempat ni penuh dengan zabarjad, penuh dengan benda-benda yang boleh digunakan untuk bantu dan tolong agama Allah. Akhirnya Sayyidina Umar kata apa? Tamannau. Apa lagi cita-cita kamu? Apa lagi harapan kamu? Lalu bangun sahabat kata, wahai Umar, apa yang kami jawab tak kena dengan apa yang kamu nak. Sekarang ni tolong kamu cerita apa benda yang kamu nak. Lalu Sayyidina Umar kata, atamanna. Aku bercita-cita, aku mengharapkan bahawa aku memiliki ar-rijal, pemuda-pemuda yang boleh digunakan untuk bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda-pemuda yang boleh digunakan untuk meneruskan dakwah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang penting. Dan saya harap pemuda-pemuda yang ada pada malam inilah yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh insyaallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Ustaz Ibrahim Muhammad Zakaria selaku mudir Pondok Darul Abrar Manjung atas kalam tausiah yang disampaikan sebentar tadi. Baik, seterusnya majlis disediakan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Tuan Guru Ustaz Siddiq Muhammad Noor selaku mudir Pondok Kiam Batu Hampar untuk menyampaikan kalam dan tausiah beliau. Dengan ini majlis segala hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab lam yaj'al lahu 'iwaja. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nanti pengacara majlis, seluruh para tuan-tuan guru, para alim ulama, asatiza yang saya tak perlulah sebut nama dia, tuan-tuan semua dah kenal. Semua yang hadir, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah malam ni sikit banyak kita telah mendengar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak tuan-tuan sekalian bersyukur kehadrat Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan kita sebagai umat baginda yang disebut oleh Allah Al-Quran umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu merupakan umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Kalau bukan kerana Nabi, kita tak jadi umat terbaik, tuan-tuan sekalian. Oleh itu, sahabat-sahabat sekalian, kita penuhi sifat umat terbaik. Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iaitu, mereka itu, umat terbaik ini, umat Islam ini, sifatnya yang paling penting, iaitu menyuruh atau memerintah dengan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Inilah dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhimpun dan berselawat, mudah-mudahan Allah Taala campakkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sauban, tuan-tuan, yang digelar dia tu sebagai perindu Rasulullah. Hari-hari bolak-alik ke masjid. Di samping semayang berjamaah, beliau nak lihat wajah Nabi SAW. Kalau sehari dia tak jumpa Nabi, dia tak boleh duduk, tuan-tuan. Dia sakit. Tuan-tuan sekalian, satu hari Sauban tak datang masjid. 2 hari tak datang. Seminggu lebih kurang baru dia datang. Nabi tengok dia kurus kering lah, tuan-tuan. Bila Nabi tanya, kenapa kamu Sauban? Dia kata,
Tak tahu ya Rasulullah, bila aku fikir benda ni aku jadi sakit, tak lalu makan. Apa yang kamu fikir? Aku fikir kalau sekiranya aku mati besok, sudah tentu aku tak duduk sekali dengan kau ya Rasulullah. Kalaupun aku masuk syurga, sudah tentu tak sama dengan kau. Macam mana aku nak hidup di sana tanpa bertemu kau ya Rasulullah? Rasulullah menyebut bahawasanya seseorang yang kasihkan seorang, dia akan bersama-sama mereka itu di syurga, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, daripada gulungan kamu, yakni manusia, yang mana baginda ini azizun alaihi ma anittum, amatlah beliau itu tuan-tuan sekalian mengambil berat di atas kesusahan mereka itu, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Baginda tak mau kalau boleh seorang pun di kalangan umatnya tuan-tuan masuk neraka. Baginda amat tamak, harisun, amat tamak kalau boleh semua umatnya masuk syurga. Selalu baginda SAW mengingatkan sahabat-sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu lebih banyak menangis daripada kamu ketawa. Nabi nak memimpin umat menuju kebahagiaan. Islam yang sampai pada kita ni tuan-tuan sekalian bukanlah ibarat yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang, tetapi hasil perjuangan Nabi SAW dengan keringat, air darah dan perjuangan tak henti-henti selama beberapa tahun sejak Nabi diangkat dari Rasul hingga wafat. Jadi kita menghargai perjuangan baginda. Orang tanya macam mana nak lahirkan kasih sayang kepada Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, kita tak hidup zaman Nabi, kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi sahabat-sahabat hidup bersama-sama Nabi. Mereka terasa sentuhan Nabi. Nabi menyentuh semua tuan-tuan, daripada kanak-kanak sampai orang tua. Kalau kita baca cerita Nabi tuan-tuan, Nabi berjumpa dengan seorang kanak-kanak yang menangis di tepi jalan. Nabi tanya kenapa menangis. Kanak-kanak beritahu mak dia suruh beli barang, duit tercicir, duit hilang, nak balik rumah takut. Nabi bagi duit kat dia suruh beli barang. Kemudian Nabi tengok, jumpa lagi, dia tak balik rumah, duduk cinggu, duduk menunggu tepi jalan. Barang duduk pegang itu, kepit. Kenapa tak balik? Aku takut mak marah, mak pukul aku, kerana aku balik lewat. Nabi tuan-tuan, seorang pemimpin ketika itu, dia bawa budak ni balik ke rumah, jumpa mak budak tu, tolong jangan pukul budak ni, duit dia hilang. Nabi cerita satu persatu tuan-tuan sekalian. Sayangnya Nabi kepada kanak-kanak. Pernah satu hari tuan-tuan sekalian, di hari raya, Nabi tengok kanak-kanak seronok main sana main sini. Seorang kanak-kanak duduk terpinggir, seorang ni duduk melengung. Kenapa tak main dengan kawan-kawan lain? Dia kata, apa aku tak nak makan apa-apa di pagi raya ni. Tak ada pakaian baru untuk aku. Bapak aku dah mati. Sedangkan isteri ibu aku kahwin lain. Bapak tiri aku tak mengambil berat hal aku. Nabi kata, wahai anak, maukah engkau menjadi anakku? Maukah engkau Aisyah sebagai ibumu? Maukah Fatimah dan Ali sebagai kakak dan abang kamu? Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Budak tu mengangguk. Kemudian tuan-tuan, Nabi bawa pergi ke rumah baginda, bagi pakaian, bagi makan. Baru budak tu ketawa. Begitulah Nabi SAW tuan-tuan. Dia, siapa saja yang mendekati Nabi, mereka terasa tuan-tuan sekalian bagaimana sentuhan Nabi SAW yang amat mesra, lemah lembut. Seorang sahabat Nabi tuan-tuan, iaitu bernama Bilal ibn Rabah, yang terkenal sebagai muazzin Rasulullah SAW. Sebab saja Rasulullah wafat tuan-tuan, dia meninggalkan Madinah.
ramai sahabat-sahabat meninggalkan Madinah kerana mereka tak sanggup di Madinah, duduk di Madinah. Kerana di mana saja mereka perhati, mereka ternampak kelibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Bilal pergi ke Syam. Lama tak balik ke Madinah. Satu malam tuan-tuan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hati kamu Bilal, kamu tak ziarah aku. Bilal tuan-tuan tersentak, berjaga malam tu sepanjang malam menangis. Besok pagi dia berjalan kaki daripada Syam pergi ke Madinah. Sampai di Madinah tuan-tuan sekalian, dia terus ke kubur pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Datang Abu Bakar minta sangat-sangat supaya Bilal mengalunkan azan bila masuk waktu sembahyang. Bilal kata, aku tak mampu nak azan. Aku ni muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila telah dah wafat, aku tak mau lagi azan. Begitu juga datang Umar, Osman dan Ali memujuk Bilal enggan untuk mengalunkan azannya. Sehingga tuan-tuan sekalian datang Hasan dan Husin, Junda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakcik lama tak azan, kami rindukan suara pakcik. Maka Bilal memeluk Hasan dan Husin sambil mencium. Aku pernah melihat Rasulullah mencium kamu berdua. Kalau orang lain minta aku azan, aku takkan azan. Tapi kalau kamu, aku tak upaya nak menolak. Masuk waktu tuan-tuan, Bilal pun azan. Seluruh Madinah menangis tuan-tuan. Mereka teringat kehidupan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk waktu Bilal akan azan, seluruh penduduk Madinah akan pergi sembahyang berjemaah berimamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal azan, dia mampu menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bila sampai kalimah asyhadu anna Muhammad, dia tak mampu nak habiskan kalimah Muhammad. Asyhadu anna Muhammad, pengsan terus tuan-tuan. Dia tak mampu nak sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlampau kasih, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah daripada pingsan dia, ambil uduk sembahyang, dia bersiap-siap untuk keluar daripada Madinah. Sahabat kata, janganlah Bilal, duduklah di sini bersama-sama kami. Aku tak boleh duduk di Madinah. Kemana saja aku melihat, di sana aku nampak kelibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana saja aku perhati di sana, aku lihat Rasulullah. Dia aku tak boleh duduk di Madinah ni, dia kata. Akhirnya sahabat-sahabat tanya, minta pujuk, ayu minta lagi. Akhirnya dia kata, macam mana aku nak pijak muka bumi Madinah, sedangkan Rasulullah SAW berada di bawah, jasad dia di bawah bumi Madinah. Macam mana aku nak pijak di atas? Aku tak bergamak. Dia terus keluar mengembara menyampaikan dakwah. Dikatakan kuburnya dijumpa di Turki tuan-tuan sekalian. Begitulah rindunya para sahabat kepada Rasulullah. Kasihnya para sahabat, sanggup mereka mempertahankan Nabi dan Islam sepanjang hayat mereka itu. Walaupun kita tuan-tuan tak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi ceritanya kita dengar. Macam disebut oleh Ustaz Syed sebentar tadi tuan-tuan, Rasulullah rindukan umatnya, umat yang tak pernah berjumpa dengan Nabi tapi beriman dengan Nabi, menghidupkan sunnah Nabi SAW dan menyambung perjuangan Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dengan kerja-kerja ini, banyakkan salawat, hidupkan sunnah Nabi, berpegang teguh pada ajaran Nabi. Mudah-mudahan kita baca lagi sirah Nabi, bagaimana sayangnya Nabi kepada umat. Mudah-mudahan Allah campakkan di hati kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cintakan Rasulullah, insya-Allah tuan-tuan, Rasulullah memberi jaminan kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi saya ucapkan syabas kepada pihak penganjur yang dapat menghimpunkan. Makna kita begini, ramai anak-anak muda, orang tua-tua, orang dewasa semua terlibat.
sebagai bukti menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perhimpunan kita malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. 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 Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Ustaz Siddiq Muhammad Noor selaku mudir Pondok Kiam Batu Hampar atas kalam tausiah yang disampaikan sebentar tadi. Baiklah, insya-Allah untuk pusingan yang terakhir ni ataupun alunan kasidah kita pada malam ni, insya-Allah yang terakhir. Jadi tingkat program ingin meminta kepada seluruh hadirin hadirat dan juga tetamu kehormat untuk kita sama-sama bangun. Boleh? InsyaAllah sama-sama bangun untuk kita sama-sama mengalunkan kasidah buat yang terakhirlah pada malam ni, insyaAllah. Jadi majlis mempersilakan pengulang kasidah untuk menyampaikan kasidah, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah
sallallahu alaihi. Dijemput kepada seluruh para hadirin dan hadirat dan tetamu kehormat untuk kembali duduk tempat sediakan, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Majlis diteruskan dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Said selaku pengarah program merangkap pengerusi Asatizah Tambun bagi menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada para asatizah, para pentausiah, tuan-tuan guru